أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, tamanya mari sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat anugerah yang sebenarnya tak mampu untuk kita hitung dengan jari jemari kita. Bahkan dengan seluruh kalam yang ada di muka bumi ini. Moga-moga kesyukuran kita itu akan melayakkan kita mendapat tambahan daripada Allah. Dan yang lebih utama daripada itu, kita mengharapkan Allah akan masukkan kita di kalangan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih Tuan Imam Surau Pengusi Nasah Pentadbir Surau Fadilah Ustaz Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ini kita bercakap sikit mengenai mempertahankan ketakwaan. Mempertahankan ketakwaan. Sebagai modal untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mensyarahkan sebuah asar Bakar Siddiq, Syekh Al-Bilali menyebutkan langkah-langkah utama bagi mempertahankan ketakwaan yang ada di hati kita. Sesuai dengan realiti bahawa kita baru saja meninggalkan tapak takwa ini, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Merupakan tapak binaan takwa yang paling hebat dalam hidup seorang Muslim. Dan sekalian lazimnya, bila orang tu pergi kursus menembak, dia balik jadi apa? Tuan-tuan tak menembak belaka ke sini? Bila orang pergi kursus menembak, balik jadi apa? Penembak lah. Bila kursus memanah, dia balik jadi apa? Dia balik jadi pemanah. Berlatih olahraga, balik jadi olahragawan. Masuk Ramadan, keluar jadi apa? Allah sebut, moga-moga dengannya kau melangkah setapak lagi daripada beriman bertemu Ramadan, kau melangkah ke satu lagi realiti kehidupan, iaitu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jadi persoalan adalah bagaimana takwa nak dipertahankan. Apakah perkara yang mendasari kemampuan kita untuk mempertahankan ketakwaan kita, supaya dia terus menyertai kita sampailah kita menghembuskan nafas akhir kita. Allah telah menyebutkan watak-watak ila Al-Quran dalam pelbagai versi. Sama ada versi individu, versi masyarakat, versi negara. Allah telah menyebutkan sifat-sifat mereka yang berkenaan. Dan kita pun telah maklum tentang perkara berkenaan. Cuma pagi ini kita sebut mengenai sedikit cetusan diberikan oleh Ali Karamallah Wajhah, yang dikutip atau diambil oleh Syekh Al-Bilali. Beliau mensyarahkan Asar Bakar Siddiq tentang agenda untuk mempertahankan ketakwaan ini. Pertama, perkara yang sepatutnya ada pada mereka bertakwa
perkara yang merupakan tonggak kepada ketakwaan ini merupakan, kata beliau, perasaan khauf fillah, mengekalkan rasa takut pada Allah, berkekalan dalam keadaan gerun dengan Allah. Lepas tu kalau kita baca Ihya, Al-Ghazali kata apa? Khauf fillah ni merupakan kemuncak ketakwaan. Khauf dalam keadaan macam mana? Kata Al-Bilali, khauf ni melibatkan apa? Pertama kata beliau, pecahan pada khauf daripada khauf dalam konteks kita bimbang pertamanya dengan apa? Hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hisab Allah Allah kata sendiri, Inna Allah sari'ul hisab. Allah amat cepat perhitungan dia. Kita tak tahu berapa kali kita terlibat dengan maksiat, tapi Allah tahu. Kita tak tahu berapa kali lisan kita gelincir, tapi Allah tahu. Kita tak tahu berapa kali kita meremehkan Allah, tapi Allah tahu. Allah kira berapa kali kita meremehkan Allah. Allah tahu, kita kadang-kadang lupa. Kita kadang-kadang lupa nak kira berapa kali kita dah mengabaikan surah Allah. Berapa kali kita tertinggal zikir kita pada Allah. Allah kira semua. Kita kadang-kadang tak ingat berapa kali kita tak solat berjemaah, kita tak ingat. Berapa kali kita berjemaah, kita pun tak ingat. Tapi semua ni ada dalam kiraan Allah SWT. Segala sebab musababnya ada pada Allah. Jadi besok bila kita jumpa Allah, Allah beritahu kita balik. Macam Allah katakan, Inna Allah khabirum bima ta'malun. Kemudian Allah akan beritahu kamu balik segala amalan kamu. Yang kadang-kadang kita lupa, tapi Allah tak pernah lupa. Segala perbuatan kita tercatat dalam kitab yang jelas, kata Allah. Kitab yang cukup terang dan nyata, yang kita akan buka di akhirat nanti. Jadi kata Al-Bilali, takut pertama, takut hisab Allah. Dan banyak benda yang kita kena kira atas muka bumi ini. Kalau kita individu, kira dari peringkat individu. Berkeluarga, dah mulai kira perangkat keluarga. Dah mulai masuk dalam senarai isteri. Masuk senarai anak. Bila kita bermasyarakat, dah masuk senarai jiran. Dah masuk senarai rakan-rakan, taulan. Semua perbuatan kita, tingkah laku kita, tak lepas daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bimbangkah kita? Tak takutkah kita? Bila kira-kira tak cukup yang baik, terlebih pula yang jahat. Macam mana nak berdepan dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba kita kira amalan kita. Cuba kita kira amalan kita. Terutamanya amalan diwajibkan pada kita. Apakah semua yang telah kita tunaikan menurut hak-hak yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong berhati-hati dengan kiraan ini, sebab macam yang kita sering baca dalam surah Al-Zalzalah, Allah mengira sampai ke zarah. Itu standard hisab Allah. Kalau sebesar zarah pun Allah kira, bayangkan saiz yang lain. Dan kita akan berdepan semuanya ini dan beri balasan yang selengkapnya. Sezarah kebaikan kita, Allah takkan sia-siakan. Sezarah keburukan kita pun, Allah akan ambil kira. Itu yang pertama kata Bilal. Takut dengan kiraan Allah. Yang kedua kata beliau, takut dari segi apa? Takut dengan hukumannya di dunia. Kerana kemaksiatan dan kelalaian kita. Takut kerana maksiat
dan kelalaian kita atas muka bumi ni. Maksiat apa dia? Paling besar yang sebut dalam Quran apa dia? Maksiat ini ialah kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, yakni derhaka kepada Allah, melawan Allah, menentang Allah, maka Allah kata mereka bakal ditempatkan ke dalam golongan orang yang sesat oleh Allah SWT. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulnya, cukup untuk kita bertukar jadi insan sesat. Dan bila maksiat ayat ini, kita kena kembali ke pangkal ayat. Itu maksiat apa? Maksiat paling besar, memilih yang lain daripada Allah. Kalau kita balik pada pangkal ayat surah Al-Ahzab, apa kata Allah? Maksiat paling besar ialah maksiat kerana apa? Allah berikan kita pilihan dari dia. Yang bila Allah pilih, tentulah pilihan itu pilihan yang paling baik. Bila yang pilih untuk kita itu Allah, tentulah pilihan itu pilihan yang paling baik. Tiba-tiba kata Allah, kita tolak pilihan dia, kita ambil pilihan kita. Sebab itu Allah tanya kita, antum a'lamu amillah. Kamu rasa kamu ke lebih tahu atau Allah? Bila Allah pilih untuk kita, mana-mana itu pilihan yang terbaik. Tiba-tiba kata Allah, ada sebahagian daripada kita yang beriman ini pilih yang lain daripada itu. Memilih yang lain itu namanya maksiat kepada Allah. Dalam bahasa mudahnya, kita tinggalkan pilihan halal untuk mengambil yang haram. Bab ni orang semua nampak kan? Tinggalkan kambing, ambil babi. Itu semua orang nampak kan? Kalau tidak kan tak nampak juga kan? Bila tinggal Islam, ambil syariat Islam. Yang tu orang tak perasan. Tak terasa haram ni kan? Kita ni semua nak terasa haram. Bila teh tukar dengan arak. Itu haram Ustaz. Haram. Bila tukar Islam dengan yang lain, macam tak haram. Tapi Allah kata, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Bila kamu pilih bukan yang aku pilih dan Rasul aku pilih, kamu telah pun menerjunkan diri kamu dalam kesesatan. Dan bila kamu sesat aja, otomatis kamu masuk neraka Allah SWT. Maksiat. Waktu biasa bila kita menghadap Allah kan, Nabi kata kita akan jumpa Allah ni seorang-seorang, one by one. Sayukallimuhu rabbuh. Kamu akan bercakap dengan Tuhan kamu seorang-seorang. Masa itu apa kita buat? Allah tanya, soal gitu kan, Allah tanya kata Nabi, bawa apa? Lalu kata Nabi, menolehlah hamba ni ke sebelah kanan dia. Fayanzuru aymana minhu. Dia toleh sebelah kanan. Fala yara syai'an illa qaddamah. Dia tak melihat apa-apa kecuali kebaikan yang pernah dibuat ke bumi. Kemudian kata Nabi, fayanzuru asy'ama minhu. Dia toleh pula sebelah kiri. Pun kata Nabi, fala yara syai'an illa qaddamah. Dia pun melihatlah maksiat dia buat di muka bumi dulu. Kemudian kata Nabi, fayanzuru amamahu. Dia pandang ke depan. Tiba-tiba kata Nabi, fayastaqbiluhu nar. Neraka menyambar dia. Rupanya tak balance antara perbuatan baik dengan perbuatan maksiat. Maksiat mengatasi kebaikan. Rupanya disambar terus. Fayastaqbiluhu nar. Neraka sambar dia. Cuba kita hari ini maksiat paling besar. Rupanya kita maksiat kita paling hebat apa dia? Maksiat kerana memilih yang lain daripada Allah. Saya hari itu terdengar satu perbincangan menarik juga kan, perbincangan di kalangan mereka yang hebat-hebat kan. Tak mahu sebut kan. Setengah-setengah orang rakan-rakan kita yang ada PhD ni, dia betul-betul mewakili apa? Mewakili masyarakat yang dipanggil permanent head damage ni kan. Tak mahu sebut lah.
Kita kena melihat. Dia menyampah benar dengar kan. Untuk melaksanakan Islam kat Malaysia, kita melihat kerangka Malaysia. Getik benar. Ni kerangka apa ni? Nak jadi rangka dah kita ni kan. Nak buat Islam kena ikut rangka Malaysia ni apa cerita? Islam ni rangka siapa buat? Kadang-kadang kita heran dengan pendapat ini kan. Nabi dulu tak ikut kerangka jahiliah. Kalau dibolehkan Nabi akan buat dulu. Sebab jahiliah pernah offer Nabi. Apa salah Nabi gunakan kesempatan tu? Muhammad, kami minta kamu jangan teruskan dakwah kamu sudah. Kamu jadi pimpin, kami angkat kamu jadi pimpin. Kamu nak kaya, kami kayakan kamu. Asal jangan buat apa yang Tuhan suruh. Kalau Nabi nak ambil kerangka masa itu, dengan tawaran yang sehebat itu, Nabi dah ambil dah. Nabi tak ambil. Tiba-tiba kita pula cakap, untuk buat Islam kita kena ambil kerangka ni. Allah jawab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu 'abidun. Acuan Allah, kerangka Allah. Kau nak pakai istilah kerangka ni. Acuan Allah, kerangka Allah. Cara Allah. Siapakah lebih baik acuannya, caranya, pendekatannya selain daripada Allah? Dan kepadanya lah kita tunduk patuh. Tiba-tiba ada orang kata kita kena pakai cara sini, bukan cara Allah. Akibatnya kita buat maksiat pada Allah. Kita menambah timbunan maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lebih lagi orang yang benar-benar bertakwa, dia takut dengan maksiat di dunia ini yang bentuknya pelbagai. Cuma kemuncaknya maksiat pada Allah dan Rasul. Jadi antara maksiat yang Allah sebut lagi apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun muhin. Allah kata, dan orang-orang yang menyakiti aku dan Rasul aku, mereka menyakiti Allah dan Rasul. Allah kata apa? La'anahumullah. Allah laknat mereka fid dunya wal akhirah. Allah laknat mereka dunia sampai akhirat. Satu laknat yang berpanjangan. Tuan sekalian, bayangkan dari dunia sampai akhirat. Laknat yang berterusan, continuous. Kemudian kata Allah, aku campakkan mereka ke azab yang hina. Tuan-tuan, kita biasa kita hendak dihina. Bahkan kita cukup takut kalau kita jadi hina di kalangan manusia. Tiba-tiba kita lupa bahawa ada ketikanya kita hina dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehinaan yang sesungguhnya. Orang tafsir kata apa dia? Yu'zun Allah apa dia? Menyakiti Allah dalam keadaan maknanya kita tak melaksanakan suruhan dia, tak meninggalkan larangan dia. Dalam bahasa mudahnya, kita tak mentaati Allah menurut acuan Allah, menurut kehendak Allah. Betul sebut dalam Quran, ada orang yang Muhammad, dia nak taat ke aku tapi cara dia. Ada orang di kalangan Muhammad nak beribadah tapi cara dia, bukan cara aku. Dia sembah aku tapi beribadah cara dia. Sebut dalam surah apa itu? Surah Al-Hajj. Wa minan nas, ada manusia di sebagainya, Muhammad kata Allah, nak beribadah, nak sembah aku tapi cara dia, bukan cara aku. Dan dalam dunia gini, bila kita nak buat kerja untuk orang,
Kita kerja di pejabat ni bukan kerja kita, kerja yang disuruh oleh pejabat. Dia buat cara kita boleh. Bekerja dengan Dewan Bandaraya Shah Alam. Tapi nak buat kerja itu cara kita, bukan cara yang diputuskan oleh Bandaraya. Lepas tu saya masih teringat peristiwa kami di Selayang juga. Satu hari diputuskan oleh Majlis Bandaran Selayang bahawa mulai sekian-sekian tarikh semua tong sampah kena pakai yang diambil di Majlis Bandaran, tak boleh beli sendiri. Sebab dia ada cop kan. Pergilah kita ngapatkan tong yang hebat kan. Tong sampah ada cop kan. Tiba-tiba ada seorang Cina tua argue dengan kaunter. Saya baru beli tong besar punya, cantik. Kena beli juga ke tong sini. Jawab di kaunter, ini arahan majlis. Bukan sebab tong tu cantik ke besar ke tak. Majlis seragamkan penggunaan tong sampah. Ini bukan soal tong kamu cantik ke, tong tu handsome ke, bukan. Ini soal peraturan. Nak duduk kat Selayang kena pakai undang-undang. Oh, yang ni semua orang faham. Akhirnya hari itu masing-masing bawa tong sampah balik. Tong sampah baru. Tong sampah lama bakar. Semata-mata kan apa? Ni peraturan. Reti pula gitu. Dia sampai tak manusia buat, patuh gitu kan. Tak dibenarkan menggunakan lorong kecemasan semasa hari raya. Raya ni katanya hampir-hampir kosong lorong kecemasan sebab tak ada denda, terus masuk mahkamah. Takut benar orang. Bila Allah kata, kalau kamu tak ikut peraturan aku, tak dengar, aku laknat kamu. Dan bukan di sini, fi dunia akhir. Tiba-tiba macam tak ada kesan. Tak menimbulkan kebimbangan, ketakutan dengan laknat Allah ini. Menunjukkan betapa dahsyatnya sikap manusia yang katanya hamba Allah. Ini merupakan maksiat yang paling besar. Tuan-tuan sekalian, bandingan mudahnya pada bila Allah kata kamu telah menyakiti aku dan Rasul aku bila tak laksanakan titah perintah. Bandingan mudahnya pada bila kita selaku mak ayah suruh anak kita benda baik, kita tak buat. Aiman, ambil wuduk dekat maghrib dah. Ibu ni kalau saya tu nampak aja abang tu. Macam mana? Macam mana agak kita terima seorang anak begitu? Cik saya je. Tu abang tu. Akak tu. Kita rasa macam mana? So benda baik. Ibu tengok Aiman ni tak study, exam dekat dah. Alah, ibu ni bising lah, Aiman tahu lah. Macam mana rasa? Kita yang membiayai dia. Tiba-tiba begitu jawab. Hati rasa macam mana? Tak ada rasa apa Ustaz? Memang sengal lah kalau gitu kan. Allah suruh benda yang baik, larang benda yang tak baik. Tiba-tiba kata Allah, kau bantah. Kamu bantah. Kamu telah menyebabkan Allah murka pada kamu. Sepasal. Dalam ayat Allah sebut apa dia? Surah An-Nisa Allah sebut, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira." Allah kata barang siapa yang menderhakai Rasul
Setelah jelas kepadanya hidayah. Dah tahu dah ini memang hidayah Allah. Dah semayang dah pun, dah puasa dah pun, dah zakat haji dah pun, dah zikir dah pun. Tiba-tiba kata Allah, dia pilih jalan yang bukan jalan Allah. Hidayah dah tahu dah terima dah. Tiba-tiba pilih bukan jalan yang ditunjuk oleh hidayah. Bukan jalan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan merahakainya. Kadang-kadang kita heran kan. Jadi baca kalau ustaz-ustaz ni ayat Quran. Jadi bacakan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada orang tak nak ikut. Tapi dia mengaku ini ayat Quran. Dia mengaku ini ayat Allah. Bila dibacakan, ada yang tak ada rupanya. Bahkan masih pilih yang lain kata Allah. Terang dah, ini hidayah, ini ayat Quran. Dia kadang-kadang heran. Heran. Dibacakan Quran, tiba-tiba mereka tolak yang mereka dakwa sebagai hidayah. Al-Quran hudan lil muttaqin. Tiba-tiba yang kata yang bertakwa ni masih menolak hidayah Allah. Allah kata apa? Aku biarkan dia dengan keinginan. Keinginan apa? Keinginan dia. Dan melepaskan diri daripada keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah, aku campak dia terus dalam neraka Jahannam. Ni balasan orang yang dah tahu dah. Ini Quran, dah tahu ini hukum Quran, dah tahu ini syariat Quran, dah tahu ini syariat Allah. Tiba-tiba kita bercakap, mempersoalkan, meremehkan dan tak bersama. Pelik. Tuan sekalian, bila kita berada dalam surau atau masjid, bila Bilal iqamah sahaja, apa jadi? Bila mula je kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, masa itu orang mula bangun ke mula baring? Dan sampai pada qad qamatis salah, lazimnya orang dah bangun dan mula masuk saf. Bila kita diajak untuk iqamatis salah, seorang-seorang Islam yang berada di masjid Allah, di rumah Allah, kita tak teragak-agak untuk mula bergerak ke arah saf, memenuhi saf. Orang yang berada kat surau, berada kat masjid, iqamah sahaja dia reti masuk saf. Dan dia tak bantah bila imam kata rapat saf, urus saf. Ada tak berani kata, relax imam, kami tahulah. Berani ada orang kata itu? Samakan tumit, rapatkan bau, kata imam. Ada tak orang berani kata, tahulah, bising je imam. Ada. Tuan sekalian, kalau kita faham bahasa iqamatis salah, kita bersama imam yang nak pimpin semayang kita, kita tak bantah imam yang nak bacakan Quran pada kita, kita beri tegak ikut imam salah. Mengapa bila sampai kepada iqamatud din, yang lebih luas daripada solat ni, bila iqamatud din, mengapa kita tak taat kepada orang nak bawa kita kepada Islam? Iqamatus salah kita ikut, iqamatud din kita boleh berpecah. Sedangkan dua-duanya perintah Allah. Kita tinggalkan imam yang nak bawa kita pada Islam. Tang semayang kita tahu, kita kena ikut imam. Bila iqamatud din, nak tegakkan agama, siapa yang bersama? Mengapa tiba-tiba kita tak kenal imam yang nak bawa kita kepada Allah? Dan kita tak bersama, pasal apa?
Tuan sekalian, ini merupakan sikap yang cukup aneh. Cukup aneh. Iqamati salah semua orang buat. Ikut imam. Tanpa ragu. Dah sampai tentang iqamatul din. Untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Tiba-tiba kita tak kenal siapa yang nak bawa kita kepada Allah. Siapa yang nak tegak Islam. Kita macam tak nampak. Jangan sampai kita besok ditanya oleh Allah tentang imam. Ingat tak surah Al-Ahzab Allah ayat 10? Besok kita akan menyesal. Baru tahu. Rupanya tersalah imam rupanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pengakuan orang di dalam neraka. Qalu rabbana, mereka berkata, kalau wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Wahai Allah, kami dulu telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Ingatkan betul. Rupanya ya Allah, mereka pemimpin yang telah menyesatkan kami. Kami salah ikut ya Allah. Tersalah imam di peringkat kehidupan. Betul imam kat surau. Di peringkat life as a whole, we fail to choose the right imam. Di akhirat, dah masuk neraka, berkokok dalam neraka. Ya Allah, kami telah mentaati mereka ya Allah. Penuh ketaatan. Ata'na sadatana, pemimpin kami. Wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami. Rupanya Allah, mereka telah menyesatkan kami. Lalu Rabbana atihim di'fal minal azab. Wahai Tuhan kami, azablah mereka ni ya Allah. Masa di sana kita minta Allah azab mereka pula. Dekat sini kita junjung mereka. Kita besarkan mereka. Di sana kita pula cakap, di'afaini minal azab. Wahai Allah, azablah mereka ni berganda daripada kami ya Allah. Bukan sekadar itu. Wal'anhum la'anan kabira. Laknatlah mereka ya Allah dengan laknat yang sebesar-besarnya. Jahat mereka ni ya Allah. Masa itu kita baru kenal siapa imam. Saat di mana kata di mufassirin, kita tak layak dah untuk memilih imam lagi. Sahabat sekalian, ini maksiat yang kita lakukan di peringkat ini. Yang menyebabkan trust taqwa yang pertama yang nak kita pertahankan, rebah. Kita tak takut untuk memilih mereka yang terang-terang tak bersama dengan kebenaran. Tak takut kita dengan ingatan ayat ini. Yang kedua, takut maksiat. Kemudian yang kedua apa? Takut dengan kelalaian. Al-Bilali, dia takut Allah hukum kita kenapa? Pertama kena maksiat kita, kedua kenapa? Kelalaian. Tuan-tuan, Allah sebut lalai apa dia? Lalai apa dia? Yang paling hebat dalam keadaan 3 perkara. Ya Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf. Jenis lalai kita. Pertama Allah kata lalai hati. Lalai hati. Dalam makna kita macam tak faham. Sebab hati dalam ayat ni kata dia, mufassirin merujuk kepada apa? Kefahaman. Sebab tu Allah sebut istilah yafqahu. Faqih. Macam tak faham. Tuan-tuan, kalau nampak suami bersiap nak ke surau, kita tanya tak lagi, abang nak ke surau ke? Apa cerita ni?
Dah pakai jubah, pakai kepiah, isteri tanya, abang nak ke surau ke? Agaknya apa suami jawab? Habis awak ingat saya nak beli kelab malam pula ke? Kayak gitu. Kalau itulah rupa pakaiannya, tak ke surau lagi ke? Kecuali lah orang yang nak ikut perangai Pak Ma'un, itu lain. Macam tak faham. Orang Islam tak faham ke dia wajib ikut hukum Allah, tak erti ke? Tak faham ke? Bila kita Islam, masih nak ditanya ke? Kita kena ikut Islam. Kita kena ikut syariat Islam. Nak tanya ke? Allah kata kamu ada hati, tapi kamu tak faham-faham. Lepas tu Allah kata, ini antara orang yang bakal memenuhkan neraka aku, kata Allah. Ada hati tapi tak faham. Macam tadi dia kan? Ada setengah-setengah masjid yang saya perhatikan. Habis kamat dah. Dia bersembang lagi. Agak ada orang tanya ke, nak semayang dah ke ni? Itu bukan nak kena apa dah, nak kena penampor tu kan. Nak semayang dah ke? Iqamah ni merupakan sign untuk menamatkan segala bualan lain. Tiba-tiba selamba juga. Nak kata tak faham, macam faham sebab dia sedang berada di mana? Dia sedang berada di rumah Allah. Respon mesti berdasarkan adab-adab di rumah Allah. Takkan tak faham? Tapi seolah-olahnya kata Allah, kamu tak faham. Hati kamu lalai. Dan bentuk apa? Kamu tak faham kan? Apa sebab itu kamu ambil? Apa tindakan kamu sebagai seorang Muslim? Kita tak faham respon apa yang patut diberi. Contohnya bila kita nak angkat cerik, nak pegang cerik panah. Kita faham tak panah tu apa? Lepas panah pegang lagi, nak angkat lagi. Maknanya apa? Pakailah alas tangan. Jangan pegang panah-panah tu kan. Yang tu semua orang faham kan? Bila minum di kedai, tak cukup susunya ni. Satu hari saya minum kan, dalam maknanya sarapan pagi ni minum. Mak, rupanya tak cukup kau. Tahu kau tak? Bukan lembu. Tambah teh sikit. Tak kau. Yang ni dia faham. Sebab tak kena dengan selera. Faham. Tambah teh. Sama juga dengan yang lain. Yang pernah saya rasa saya sebut, kalau tak silap kat sini. Saya minum di Selangor Mansion satu hari tu. Ada sahabat minum bawa bekal dari luar. Dia tak kau jalan, dia makan nasi lemak beli dari luar. Tiba-tiba dia buka nasi lemak dia, macam orang terperanjat. Apa hal ni? Apa hal? Tapi nasi lemak dia ada apa? Ada sambal dengan kacang aja. Kan pilih mana? Timun mana? Rupanya kalau nasi lemak, kefahaman dia apa? Nasi lemak kena ada apa? Bukan sekadar sambal dengan kacang, tapi kena ada apa? Timun, kena ada ikan. Itu syarat asid lemak yang semua orang maklum. Tapi kawan sebelah dia nakal. Dia kata, kau beli nasi lemak kan? Iyalah. Dia dah tambah, dia kata dia apa? Dia dah tambah dah apa lagi, sambal dengan kacang. Kira okey lah tu.
Kawan ngusik dia kan. Engkau jangan bagi aku marah, bagi-bagi ni. Oh, reti pula marah. Hanya sebab apa? Nasi lemak tak? Oh, reti pula kan. Yang tu kita faham. Faham bagai nak rak yang tu kan. Tiba-tiba. Semayang ada. Puasa ada. Zakat ada. Syariat tak ada. It's okay what? Kita masih aman. Kita masih kan gitu. Ini bahasa apa? Allah kata kamu ni macam tak faham. Yang kedua, lalai apa? Lalai biji mata. Kamu macam tak melihat bahawasanya di sekeliling kamu ni semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang kamu dapat semua daripada Allah. Kamu macam tak perasan. Apa Allah kata? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa pun nikmat yang ada pada kamu semua itu daripada Allah. Bukan daripada manusia. Manusia tukang bagi je. Tuan sekalian, kalau kita bekerja dekat Pedah, sumber dapat utama dia apa? Kelapa sawit, getah. Allah sebut dalam Quran, aku yang tumbuhkan benih-benih ni. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Allah kata aku yang turunkan hujan dari langit. Yang dengannya aku melahirkan taman-taman atas muka bumi. Taman kelapa sawit, taman getah, taman anggur, taman. Dan kata Allah, aku yang memecahkan biji benih atas muka bumi ini. Kamu tukang kutipnya, tukang tanam. Selain itu merupakan jadi nikmat yang Allah bagi. Jangan manusia tukang sampai je. Tukang buat je, tukang tabur. Tiba-tiba kamu tak nampak, macam tak nampak. Akhirnya kamu terima kasih kat manusia, lupa pada Allah. Kita nampak manusia yang bagi, tak nampak Allah yang mencipta. Kita buat lupa Allah yang menjadi sumber kepada rezeki itu. Kata Syukurdari dalam kitab beliau Fi Habis Sunnah, ketika menghuraikan perkara ini, apa dia kata? Akhirnya kita takut dengan manusia. Takut apa? Nanti kalau tak dengar cakap dia, tak dapat. Akhirnya kita tinggalkan Allah. Sebab nak meraihkan manusia yang kononnya beri kita macam-macam. Dialah beri itu, dialah beri ini, dia yang bagi. Allah dah tak ada. Jadi akhirnya apa? Kena tolong dia, kena sokong dia, kena. Kita lupa siapa di sebalik nikmat ini. Kita lalai melihat anugerah Allah. Menerusi biji mata kita. Yang ketiga lalai apa? Lalai telinga, lalai pendengaran. Macam tak dengar, lalai. Tak dengar ke? Kita macam tak dengar panggilan Allah. Macam tak dengar seruan Allah. Tapi nak kata tak dengar, dengar. Apa dengar? Musabaqah dengar. Ulasan pun dengar. Tiba-tiba macam tak dengar. Ngaji. Masuk universiti, keluar universiti, lepas diploma, ijazah, lepas ijazah, sarjana, lepas itu macam tak mengaji. Malang dia apa? Yang mengaji Islam pun hanyut. Macam dia tak pernah mendengar surah Allah, macam tak pernah dibacakan ayat Allah kat telinga dia. Hanyut. Ini merupakan kelalaian yang ketiga. Dengan semua ni kata dia Allah,
Bila kamu terus lalai dengan 3 perkara ni, kamu hanya layak dipanggil kambing, lembu. Allah kata gitu kan. Ulaika kal an'am. Bertukarlah kamu kepada kambing, lembu, ayam itik. Itu standard. Bahkan Allah kata Nabi sesat pada sebab apa? Sebab kambing tak ada akal. Kambing ada naluri. Kamu ada akal. Kamu berteruk daripada dia. Dan kamulah orang yang paling lalai dalam muka bumi ini. Rupanya apa? Rupanya, minta orang sebut. Rupanya apa? Rupanya di Dewan Kuliah ni kambing ramai. Tak kira dia UIA ke, USM ke, USIM ke. Bila mereka dah duduk di peringkat ini, Allah kata apa? Kamu tak lebih daripada itik, kebau, kambing, ayam. Tajamnya sindiran Allah dalam ayat ni kan. Dengan ketajaman sindiran ni, ada orang tak terasa juga. Cuma ajarnya. Baik. Balik pada dasar. Khaufillah. Cukup sekadar itu untuk ambil khauf. Yang kedua apa dia? Untuk pertahankan takwa ni, yang kedua apa dia? Wala'awli bitanzil. Tolong beramal berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ni Al-Quran. Tolong beramal berdasarkan menu. Menu Allah. Yang ni Al-Quran. Tuan-tuan, saya ingatkan sekali lagi. Peristiwa yang cukup menarik sebagai bandingan yang cukup mudah. Musim Ramadan dulu ada apa? Ada satu iftar. Nama dia iftar perdana. Iftar perdana. Biasa iftar perdana nama dia? Meja besar kan? Meja besar. Yang hadir pun orang besar-besar kan? Orang besar-besar. Tan Sri, Datuk Sri, Puan Sri, Tiang Sri, lagi apa? Menu atas meja. 7 ke 8 menu atas meja. Dalam kad menu tu kan? Dekat habis majlis, ada menu tak sampai. Seorang Tan Sri merasa, lupa kot. Panggil lah. Betul. Dek, kejap. Nak tanya, menu yang 2 lagi ni bila nak sampai? Tiba-tiba kata dek, betul, minta maaf Tan Sri. Minta maaf Tan Sri. Apa pasal? Yang 2 ni khusus untuk meja PM sahaja. Tuan-tuan tahu apa Tan Sri ni kata? Lain kali, kalau ada dalam menu, kena ada atas meja. Kau tidak jangan tulis. Saya terkilan. Terkilan. Tuan-tuan tahu nak ada terkilan ni? Saya terkilan sebab tak tertelan. Saya terkilan. Oh. 2 lagi tak. 6 dah balon dah. 6 dah balon. 2 lagi aja. Saya terkilan. Lain kali ada atas menu, kena ada atas meja. Komplain tak tadi. Tiba-tiba ada dalam Quran, tak ada dalam negara. Ada Tan Sri komplain. Dalam Quran ada, dalam negara tak ada. Ada Tan Sri komplain. Mereka hanya komplain bila melibatkan hawa nafsu. Bila melibatkan perut, keinginan mereka. Bila melibatkan keinginan Allah, mereka tak kisah ada ke tak ada dalam negara. Walaupun dalam Quran ada, jelas terang, tak ada dalam negara, tak ada seorang Tan Sri komplain. Bila makanan tak cukup, komplain. Kalau yang tak dapat tu barangkali kambing kabsah ke, tak apa kan? Yang tak dapat tu apa? Yang tak dapat tu last menu, ayonyo, tu ayonyo. Menyampah dengan ini. Takkan Tan Sri tak boleh beli ayonyo satu. Order lah sendiri. Okey, saya ambil saya order saya sendiri. Minta ayonyo satu. Buruknya hawa nafsu. Orang yang biasa makan free macam tu kan. Tuan-tuan tahu siapa bayar tu? Kita bayar. Macam dengan jamuan Aidil Fitri. Tuan-tuan tahu siapa bayar? Kita makan duit kita, bukan duit dia. Setiap orang besar dia peruntukkan apa? Peruntukkan untuk perayaan ni. 30,000, 60,000 seorang kan.
Lepas tu baiknya dia macam-macam ada. Macam-macam ada. Kita hanya pula kan. Macam itulah kita dipermainkan sejak dulu, kini dan apa nak buat kan, kita tidur tak bangun-bangun. Menu kita tertinggal. Cuma bila yang tinggal tu menu perut, cepat perasan. Bila menu tu menu akidah, menu Islam, menu syariat, ramai tak heran. Macam mana kita pertahankan ketakwaan? Kalau yang ni tak kita ambil berat. Semak balik dengan Quran yang kita baca saban hari. Yang ketiga, untuk pertahankan takwa ini, hendaklah perasaan berkata dia wal qana'atu bil qalil. Merasa cukup dengan apa yang ada. Dalam bahasa Islam Allah kata hasbiyallah, cukuplah Allah. Hari ini kita rasa cukup tak Allah? Cukuplah Quran sebagai panduan. Cukuplah Allah sebagai zat yang satu-satunya kita harapkan. Cukuplah Muhammad sebagai satu-satu contoh terbaik Allah beri pada kita. Cukuplah. Di peringkat rohani. Jasmaninya cukuplah dengan apa yang ada. Tak payah nak melangkau lebih jauh, sebab kadang-kadang kita ni bila dah cukup teringin juga nak melangkau ke lain, bimbang takut apa? Bimbang takut terambil yang haram. Dia bahasa bila tak cukup dengan halal, kita akan meneroka ke tempat yang haram. Hari itu kan terkejut itu kan. Ada satu kereta ditahan di sempadan Siam. Tuan-tuan bayangkan dia bawa cash. Dalam kotak didakwa sebagai apa? Kopi jantan agak. Dibuka depan berkuasa berjuta duit. Cash. Duit 50 berjuta. Tak ingat 20 juta. Rupanya ni proses apa? Money laundering. Bawa masuk ke Malaysia berjuta, puluh juta. Bayangkan kotak-kotak ni. Yang declare sebagai serbuk kopi. Sebab apa? Dah tak cukup dengan apa yang ada kan. Kita mula terlibat dengan hal-hal yang begini. Sebab itu sifat qanaah ni penting. Untuk kita selamat daripada apa? Terjun ke tempat yang diharamkan oleh Allah SWT. Bila kita tak rasa cukup, kita bertemu dengan kes-kes yang melibatkan apa? Rasuah, penipuan, penyelewengan, kerakusan. Sebab dah tak rasa cukup. Dan ini sedang berlaku sekarang kan. Akhirnya tak boleh jadi pengedar dadah. Dan semalam kemarin berita harian muka depan. Setiap negeri dekat Malaysia ni ada zon pengedaran dadah. Ada zon penagih dadah. Setiap negeri. AADK tak boleh sembunyi dah fakta ini. Akhirnya terpaksa cakap kan. Dan keadaannya apa dia? Kronik. Tuan-tuan tahu tak kronik ni apa? Kes dadah kat Malaysia sebagai peringkat kronik. Hingga setiap negeri ada zon pengedaran. Zon. Dan kata beliau, kadang-kadang di setiap zon itu 10% penduduk penagih dadah dalam zon. Tuan-tuan bayangkan betapa dahsyat. Sebab itu dia kata kes kronik. Bila kita tak rasa cukup kan, kita buat benda-benda yang begini. Itu yang ada dadah tak apa. Yang lain menyelewengkan harta rakyat. Sapu hak rakyat. Yang ni tak payah kira dah banyak sangat dah. Sebab itu kita namakan dia apa dia nama dia? Tirih tahunan. Tahu tirih tahunan? Kebocoran tahunan. Setiap tahun bocor. Saya pernah salah seorang pengurusi PAC kata apa? Sepatutnya
Bila kita dah bocor tahun ni, tahun depan kita bocor lagi tak? Tak bocor sebab dah tampal kan. Tuan-tuan, kalau orang ni bocor, tampal bocor lagi ke? Nak beritahu kata dia pengisi vaksin pada aneh. Sepatutnya dah kita maklumkan di sini bocor, tak bocor lagi. Tiba-tiba tahun depan lagi banyak bocor. Ingat tak kata Datuk Jazlan kan gitu? Saya kecewa, dia kata. Oh, dia kecewa, kita tak. Jangan tu pun getik kan dengar orang kan. Sepatutnya bila kita dah tegur, dia kata tak ada kebocoran dah di dalam aspek itu. Tak, bertambah bocor lagi. Dia kata sistem kita tak salah kat mana? Salah kat sini. Bukan kat sini, kat sini. Sebelum bocor kat luar, bocor kat dalam dulu. Tapi ramai orang tak kisah bocor dalam ni kan. Akhir sekali, untuk pertahankan taqwa kita apa dia? Kata Ali karamallah, petikkan daripada Syekh Bilali, lebih baik bersiap untuk ke akhirat. Be prepared. Bersiaplah untuk perjalanan akhir kamu ke akhirat untuk jumpa Allah. Apa persiapan kita? Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran. Persiapan apa? Ya Allah sebut dalam Al-Quran, siapa orang berjaya di akhirat besok? Dan siapa yang bergagah di akhirat besok? Cukuplah kita baca beberapa ayat di akhir surah Az-Zumar mengenai rombongan syurga, rombongan neraka, sebagai peringatan untuk bersiap ke akhirat. Yang sini dibaca oleh ustaz-ustaz kita kan. Apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Ringkas, hujungnya apa dia? Mengapa kamu ke neraka hari ini? Sebab kamu takabur, kamu sombong, kamu angkuh dengan ayat Allah. Kamu angkuh dengan syariat Allah. Kamu angkuh dengan hukum Allah. Kamu tak kisah hukum Allah. Kamu tak kisah syariat Allah. Kamu sombong. Kamu paling layak masuk neraka. Sebab bila baca ayat Allah tak berkenan. Bila baca hukum Allah tak berkenan. Tak berkenan. Kamu paling layak kemari. Ini rombongan neraka. Rombongan kedua. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika mana kata Allah rombongan syurga menuju ke pintu syurga. Hingga sampailah mereka syurga itu, malaikat raikan dengan apa? Ucapan salamun alaikum. Selamat sejahtera atas kamu, jemputlah ke syurga. Dan kekallah kamu kat sini. Kita masuk rombongan mana? Tolong persiapkan diri untuk menuju ke sana. Itu merupakan di atas perkara yang wajib kita lakukan untuk pertahankan akidah. Untuk pertahankan ketakwaan kita kepada Allah. Tolong semak 4 perkara ni. Ulang. 1, kembalikan khauf fillah. Kedua, tolong pakai menu kita, yakni Quran. Tinggalkan menu lain. Baliklah pada Quran. Petunjuknya, pimpinannya, bimbingan. Yang ketiga, tolong rasa cukup dengan apa yang ada.
yang datang daripada Allah. Dan akhir sekali, tolong siapkan diri kita untuk kembali kepada Allah, bertemu dengannya dan mendapat keputusan akhir dalam mencorakkan kehidupan abadi kita. Sekadar itu untuk peringatan diri sendiri dan berkongsi dengan tuan-tuan. Wallahu alam, kita mohon minta maaf. Tadi masa bab rumah saya tak dengar apa cakapnya kan. Habis baru tahu kan. Tak apalah, kita tamatkan dengan tasbih kafarah suratul Asr. Kemudian kita tahlil ringkas insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.